Inni u'allimuka kalimatin, kata Nabi. Aku akan ajarkan kepada kamu beberapa kalimah. Apa kalimahnya? Ihfazillah yahfazka. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain disebut, ala u'allimuka kalimatin yanfa'uka Allahu bihinna. Nak tak aku ajarkan kepada kamu beberapa kalimah yang mana nanti akan Allah Ta'ala beri manfaat kepada kamu dengan kalimah-kalimah tersebut. Maka kata Sayyidina Ibnu Abbas, faqultu bala ya Rasulullah. Riwayat yang lain sebut, Sayyidina Ibnu Abbas menjawab, bala ya Rasulullah. Bahkan ya Rasulullah, saya ingin mendengar apa yang kamu ingin ajar kepada saya ya Rasulullah. Ini dalil kata Nabi mengambil berat kepada anak-anak muda pada zaman beliau. Dan diajarkan yang pertama tentang akidah Islamiyah. Akidah yang benar diajar dulu kepada baginda Nabi kita, kepada para sahabat Nabi yang mulia dan yang muda di kalangan para sahabat. Coba tengok, diajar kepada Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma tentang akidah dulu. Dan akidah yang diajar oleh Nabi kepada Sayyidina Ibnu Abbas ini akidah yang peringkatnya tinggi. Ini bukan akidah dipanggil di sini tauhidul haqiqi dia panggil. Bukan tauhid teori yang kita belajar di yang kita duk belajar tuan-tuan di masjid dan sebagainya, masih lagi akidah dalam bentuk teori. Allah wujud, Allah qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, qiyamu ta'ala bi nafsih, wahdaniyah, qudrah, iradah dan sebagainya yang kita belajar dalam sifat 20 itu adalah berbentuk teori. Amali dia apa dia? Bagaimana kita beriman dengan sifat tersebut? Orang yang tahu Allah Ta'ala maha qudrah, Allah Ta'ala maha qudrah, kaunuhu qadiran, sifat ma'nawiyah. Maksudnya Allah Ta'ala, maksudnya berkuasa. Baik, kuasa Allah Ta'ala tadi bagaimana? Tuan-tuan, kalau kita dalam hati masih lagi duk anggap ada orang yang lebih berkuasa daripada kita pada waktu tersebut, tak letak lagi Allah Ta'ala maha berkuasa pada waktu itu. Bagaimana kita nak beriman dengan perkataan ataupun sifat yang disebut wahdaniyah? Ini wahdaniyatul fi'al. Maksudnya Allah Ta'ala sahaja yang menjadikan sesuatu. Perbuatan ni Allah Ta'ala yang jadikan. Dan dalam keadaan kita masih duk anggap kita yang duk buat satu benda. Kita yang berjasa pada orang. Kita yang itu, kita yang ini. Kita yang bagi ke orang tu, kita yang bagi ke orang ni. Tanpa kita memandang kepada Allah Ta'ala. Maknanya tauhid masih lagi teori. Masih tidak tauhidul haqiqi. Faham? Jadi Nabi ajar kepada Sayyidina Ibnu Abbas dalam hadis ini, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahak. Perkataan ini semuanya adalah tauhidul haqiqi. Diajar mengikut pada maqam. Maqam Sayyidina Ibnu Abbas walaupun muda, tapi ilmunya jam. Ilmunya luas. Imannya kuat. Maka Nabi ajar sesuai dengan dia. Dan kalau kita bahas ini tuan-tuan, boleh keluar sebuah kitab tentang perbahasan hadis ini saja. Sebab tu Al-Imam Jurdani radhiyallahu ta'ala anhu pun bahas kitab ini sangat panjang. Hadis ini antara hadis yang terpanjang dibahas oleh beliau dalam kitab ini. Tentang akidah. Atau tauhidul haqiqi. Macam mana nak faham tauhidul haqiqi ini tuan-tuan? Contoh dalam bab marah. Selalu saya bahas bab ni. Bab marah. Bila kita marah, dia ada ubat. Ubat pertama dipanggil dawa'u, bukan dawa. Dawa'u al-mani'. Dawa' mani' ni apa dia? Ubat yang menghalang. Yang menghalang ni dia lebih kurang macam painkiller. Dia hanya menghalang nak marah ya. Tapi marah duk ada lagi, cuma dia menghalang sikit ya. Tapi duk ada lagi dalam tu. Maka dawa'ul mani' ni macam mana sifat dia? Apa ubat nak menghalang daripada marah? Bila Nabi sebut la taghdab. Bila Nabi ditanya, la taghdab. Nabi ulang 2 kali. Bila ditanya lagi, apa lagi amal yang afdal ya Rasulullah? Ausini. Tolong wasiatkan kepada aku. Nabi kata, la taghdab. 2 kali Nabi ulang. Tanya kali ketiga, la taghdab. 3 kali Nabi ulang. Nabi kata, jangan marah. Marah apa makna dia ni? Yang marah bukan kena pada tempat dia. Jangan kamu nak laksanakan kemarahan kamu disebabkan kerana berlaku sesuatu yang tidak kena dengan hatimu. Macam tu. Jadi apa yang disebut oleh para ulama, ada ubat bagi nak elak marah ni. Yang pertama dipanggil ubat yang menghalang. Dawa'u al-mani'. Dawa' mani' ni apa dia? Contohnya seperti kita duk fikir tentang keburukan marah. Kalau marah, apa yang kita akan dapatkan ketika kita marah? Itu, ini. Kalau saya marah, saya akan pergi buat orang tersebut. Saya akan pergi buat orang tadi. Jadi tak elok.
Tak elok pada waktu tersebut kalau saya buat. Maka bila saya buat tak elok, tak pun lagi saya tak buat dia buat saya pula. Kita pergi tumbuk dia, tengok tak kena, dia buh kita balik, mampus kita. Pikir yang tu. Maka tu dakwah mana yang menghalang untuk kita menjalankan ataupun melaksanakan kemarahan kita. Yang kedua kata ulama, duduk. Dakwah mana juga. Kalau kata kita marah tengah duduk berdiri, duduk. Kalau marah ketika mana sedang berjalan, duduk. Jangan kita bergerak banyak. Yang kedua kata ulama, ubat yang kedua bagi marah, dawa'u ar-rafi' dipanggil. Dawa' rafi'. Maksudnya ubat yang mengangkat terus. Apa dia antaranya? Wudu. Ambil wudu. Wudu mengangkat kemarahan. Kerana api dipadamkan oleh air. Kata ulama. Tapi ada satu lagi ubat, kata ulama. Ubat yang paling tinggi. Dipanggil apa dia? Tauhidul hakiki. Apa tauhidul hakiki? Melihat kepada siapa yang kita nak marah. Bila kita tengok pada siapa kita nak marah, kita lihat kepada siapa yang buat kita marah tadi. Contohnya seorang buat kita. Kita tak memandang kepada orang tersebut, tapi kita memandang kepada tauhidul hakiki. Iaitu, siapa yang menjadikan perbuatan orang tersebut yang nak bagi saya marah? Allah. Betul tak? Kita mengaji wahdaniyatul af'al. Siapa yang jadikan perbuatan? Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang jadikan kamu dan perbuatanmu. Apa yang kamu perbuat, Allah yang jadikan. Maknanya, semua Allah Ta'ala buat. Bila orang nak buat kita, dan kita marah pada waktu tersebut, kita memandang kepada tauhidul hakiki, maka pada waktu itu kita tak akan marah. Bagi kita kata, yang jadikan perbuatan ini Allah. Bukannya dia ni sebenarnya. Faham tak? Atau ada seorang perempuan beli buah tembikai, bawa balik kepada suami dia bawa balik tembikai dekat dia, suami dia belah, dia belah, dia tengok tembikai busuk. Marah kat laki dia. Abang ni apa ni, pergi beli buah tembikai apa, busuk. Dia kata tengok, marah. Laki dia kata kat dia, ni marah ni. Marah kat siapa? Marah kat saya. Saya pembeli. Pembeli sudah tentu akan beli yang terbaik. Mana ada pembeli pi ke kedai nak cari tembikai busuk, nak bagi bini makan? Ada. Kita pi pasar raya, tanya kat kedai, kat pasar raya, ada tembikai busuk. Saya nak hak busuk, nak balik kat bini saya. Kau balik kat menatang belah musang ke apa, tak apa juga. Ni nak balik kat bini, beli hak busuk, dah beli mesti hak elok. Sini cari hak elok. Bila saya bawa balik ke belah-belah, tengok tak elok. Maksudnya saya dah terlepas daripada kemarahan kamu. Sebab saya berniat nak cari yang elok. Maka tentu kamu tak marah kat saya. Kamu marah kat siapa? Kamu marah kat penjual. Maksudnya kamu marah kat penjual. Penjual nak jual yang tak elok. Tu pun payah juga. Kalau kita husnuzan, baik sangka dengan penjual, takkanlah penjual tu nak jual yang tak elok. Maksudnya orang tak pindah kedai dia lepas ni. Mesti dia jual yang elok. Oh, maksudnya kamu tak marah juga kepada penjual. Maksudnya kamu nak marah kepada siapa? Marah kepada pemborong. Pemborong pun takkanlah dia nak ambil yang tak elok, pergi hantar ke penjual. Dah tentu nanti penjual tak akan ambil lagi kat dia. Maka dah tentu dan kamu, maksudnya dia pun, kamu husnuzan, dia pun tak akan buat macam tu. Makna dia, siapa yang kamu marah? Kamu marah kepada petani. Hak tanam pokok tu lah. Petani pun kalau dah keluar buah, takkan dia nak jual kepada pemborong yang tak elok. Nanti orang tak akan ambil lagi kat dia, rugi dia nanti. Maka dah tentu dia akan, kamu tak akan marah kepada petani pada waktu itu. Jadi kamu marah kepada siapa sebenarnya? Kamu marah kepada yang menumbuhkan tumbuhan tersebut. Siapa? Allah. Siapa yang jadikan buah tadi? Allah. Siapa yang jadikan buah tu busuk? Allah. Maknanya kamu nak marah siapa sekarang? Kamu marah kepada Allah. Istighfar bini tadi. Kalau bini itu pun ahli tauhid lah. Kalau bini itu jenis ahli zahir, dia kata, oh abang pandai kono, yang dia beli tak cek, siapa suruh? Marah juga ke dia. Sebab tak cek. Lalai itu ke kita. Baik, jadi tuan-tuan, itu tauhidul hakiki. Memandang kepada hakikah al-fa'il. Yang ni yang tinggi, tuan-tuan. Ini tujuan tauhid. Ini tujuan tauhid kita belajar.